الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita baca selawat Asyghilin sebagai munajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Taala memberi kemenangan kepada seluruh pejuang-pejuang dan juga mujahidin khususnya di bumi Palestin, dan Allah Taala menyelamatkan seluruh umat Islam khususnya seluruh rakyat Palestin daripada segala penindasan dan juga kezaliman, dan Allah Taala memberi kemenangan yang segera bagi seluruh umat Islam di dunia khususnya di negara Palestin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah.
نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita masih diberi peluang, kita masih diberi kesempatan, kita masih digerakkan hati kita oleh Allah untuk hadir menunaikan sembahyang berjemaah. Seterusnya Allah Ta'ala masih beri kepada kita peluang untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu bagi meneruskan pengajian kitab kita. Dan di kesempatan ini juga marilah sama-sama kita meningkatkan munajat dan doa kita, khususnya buat saudara-saudara kita di negara Palestin sana, di Gaza, Palestin, supaya Allah Ta'ala memberi keselamatan dan keamanan yang segera bagi mereka, dan Allah Ta'ala menghancurkan seluruh Zionis Yahudi laknatullah. Allah Ta'ala menghancurkan dengan segeranya. Sesungguhnya apa yang berlaku pada sekarang ini adalah menunjukkan salah satu daripada alamatul sa'atul kubra, alamat ataupun tanda-tanda menuju kepada mulhamah kubra, iaitulah peperangan yang akan berlaku di akhir zaman yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita di dalam urusan agamanya dan membantu saudara-saudara kita di sana. Allahumma amin. Kita sambung pengajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan, li Syekhul Islam Al-Hujjatul Imam Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alam. Berkata al-Imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala, menangis kerana mengenang hari akhirat. Baik, muka surat 50 dalam kitab kita tu. Jadi nasihat al-Imam al-Haddad yang seterusnya iaitulah berkenaan dengan negeri akhirat, yaumul akhirah, yaumul ba'ts, yaumul qiyamah. Itu nama lain bagi hari kiamat, hari akhirat. Jadi hari kiamat atau hari akhirat ni hari yang menjadi destinasi terakhir kita lah. Setiap orang yang Allah Ta'ala jadikan, setiap manusia dan jin yang Allah jadikan ini, keakhiran ataupun kesudahan dia adalah yaumul akhirah. Dipanggil juga dengan yaumul jaza, darul jaza, tempat disempurnakan segala pembalasan-pembalasan, sama ada nikmat ataupun siksaan azab. Di dunia ini kita dipanggil sebagai darul ibtila, negeri yang Allah uji, negeri yang adanya kesakitan, kesengsaraan, kesedihan. Setiap orang ada ujian dan juga persimpangan-persimpangan di dalam kehidupan dia. Kadang-kadang di sini kita menangis, di sini kita kecewa, di sini kita tersakiti dan sebagainya. Kerana memang sifat dunia itu adalah tempat diuji. Kalau tidak sakit di sini, maka di mana lagi kita akan sakit. Maka kesakitan yang kita lalui di dunia ini hanyalah sekadar cubaan, kita kata. Sekadar ujian. Seketika sahaja. Apabila kalau kesakitan, musibah, ujian, kalau kita kata kita ni sentiasa diuji dengan berbagai ujian, sampai mati sahaja. Jadi bila mati, ketika tu tak ada adalah yang kita panggil kesusahan, kesempitan, kesengsaraan yang pernah kita lalui di dunia dahulu sewaktu kita hidup. Syaratnya mesti kita mati dalam keadaan sa'adah, orang yang mendapat kebahagiaan. Tetapi kalau kita mati
digolongkan na'udzubillah min zalik sebagai orang yang syaqawah, orang yang mendapat mendapat penderitaan di negeri akhirat, maka tidak adalah jalan pulang kita ke dunia melainkan selama-lamanya kita akan berada dalam keadaan yang berduka cita. Baik, jadi yaumul akhirah ataupun yaumul qiyamah, yaumul ba'ts, hari kebangkitan ni adalah satu hari yang paling berat yang akan ditempuhi oleh kita. Kesudahan bagi setiap kebaikan dan juga kejahatan yang kita pernah buat di dunia. Jadi kiamat yang kecil atas tiap-tiap diri manusia adalah kematian. Bila kita bertemu dengan kematian, maka itu bermakna kita telah pun bertemu dengan yaumul akhirah. Adapun kiamat yang besar, iaitulah hari Allah Ta'ala menghancurkan dunia, Allah menggulungkan langit dan juga bumi ini. Jadi itu seluruh makhluk tak ada adalah. Bahkan kita ni sebenarnya sedar ataupun tidak sedar, banyak dah yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita satu demi satu tanda-tanda yang besar, menuju kepada tanda-tanda yang besar. Di ulama kata tanda kiamat ni dia ada 3. Satu dia panggil tanda yang kecil. Jadi tanda-tanda kecil ni boleh dikatakan berlaku-berlaku dah apa yang Rasulullah SAW sebutkan kepada kita. Manakala yang kedua, tanda-tanda yang menuju kepada tanda-tanda yang besar. Ini yang sedang kita lalui sekarang. Tanda-tanda yang sedang menuju kepada tanda-tanda yang besar. Dan yang ketiga, tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar tu 10 perkara lah yang Nabi cerita kepada kita tu, daripada zuhurnya Mahdi, daripada turunnya Nabi Isa, daripada keluarnya Dajjal, daripada keluarnya Dabbatul Ard, daripada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, berlakunya matahari terbit daripada barat, sehinggalah ditiupkan sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua. Itu tanda-tanda yang besar, kan? Jadi di antara tanda-tanda yang kita kata sedang berlaku, yang menunjukkan akan berlakunya tanda-tanda yang besar, kalau kita tengok apa yang berlaku di negeri ataupun negara saudara kita di Palestin sana, apabila tanah mereka dirampas, tanah mereka dirompak, dirampas, dijajah oleh penjajah yang haram, Zionis laknatullah. Jadi pokok Yahudi ni dia berkumpul, dia turun. Maknanya cerita Allah Ta'ala lah. Dia ada asbab musabab dia. Sebab Nabi kata di antara tanda besar hari kiamat, Nabi Isa AS, bila Nabi Isa turun dari Imam Mahdi Zahir ni, mereka akan membunuh seluruh orang Yahudi yang ketika itu mereka bersembunyi di pohon orkok, dia panggil. Dan sekarang ni apa yang berlaku di Israel sana tu, mereka sedang pun, bukan sedanglah, bahkan pokok orkok itu telah besar. Dulu tidak ada pokok ini. Jadi mereka berpindah ke Palestin, menjajah dan merampas tanah umat Islam. Lalu dia takdir ceritanya, dia tanam pokok tu, dan pokok tu pun dah besar. Mana benda Nabi cerita, Nabi khabarkan kepada kita 1400 tahun yang lalu tu dah nampak jelas, kan? Sebab itu kepada berlaku hari ini sebenarnya pokok Zionis laknatullah tu sedang menggali kubur mereka sendiri untuk dibunuh, untuk dihancurkan. Cuma kemenangan itu memanglah tidak berpihak kepada kita lagi, umat Islam. Sehingga memang disebutkan oleh para ulama, bumi Palestin, bahkan Masjidil Aqsa itu sendiri menjadi tempat tanah suci bagi umat Islam, tempat yang penuh diberkati. Alladzi linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bagaimana bumi yang penuh dengan keberkatan. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi bumi yang penuh keberkatan, bahkan Masjidil Aqsa itu berada di sana, akan dikuasai oleh Yahudi. Memang itu yang akan berlaku.
sehinggalah pergerakan mereka tu akan bergerak ke Madinatul Munawwarah. Jadi semua tu orang panggil nampak. Perjalanan ke arah tu nampak satu terbuka sedikit demi sedikit. Baik. Kemudian kata Imam Al-Hadad, jika masih sukar juga untuk menangis, yakni menangis kerana Allah, seperti mana yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, hendaklah kita tu menangis kerana Allah. Apa makna menangis kerana Allah? Menangis kerana mengenangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Menangis kerana perasaan gerun hati, perasaan takut kepada Allah. Menangis di atas penyesalan. Jadi itu yang sepatutnya dilakukan, yang patut kita buat. Kerana tangisan kerana Allah itu lahir daripada hati yang tulus, hati yang lembut, hati yang jinak dengan Tuhannya. Tidak mungkin seseorang yang keras, yang liar hatinya dengan Allah mudah untuk dia menangisi. Tetapi orang yang memiliki rasa kegerunan di jiwa dia, rasa keinsafan, rasa kejujuran di dalam jiwa dia, bila dia mengenakan dosa dia memikirkan tentang kekuasaan Allah, nescaya air matanya akan mengalir. Baik. Jadi kalau tak boleh nak menangis juga kerana Allah, maka hendaklah anda gambarkan betapa susahnya untuk menghadapi hal-hal yang akan menimpa dirimu pada hari akhirat kelak, yang ia tidak akan tiba. Jadi hari kiamat ni setiap orang pasti akan melalui. Sebab tu macam kita sebut sebelum-sebelum ni, kita ni orang beriman, kita mikir ada kehidupan selepas daripada kita hidup di dunia ni. Oleh sebab itu kita ni beramal soleh, mujahadah, berlumba-lumba di atas kebaikan, fastabiqul khairat, kumpul pahala, kumpul segala kebaikan-kebaikan ni kita boleh jadikan bekalan kita di akhirat. Kerana kita beriktikad, kita beriman dengan adanya hari akhirat. Dan di antara rukun iman juga iaitu percaya kepada hari kiamat. Itu rukun iman. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang kufur kepada Allah, mereka yang kufur kepada Allah, mereka menganggap bahawa kehidupan itu hanya satu kali di dunia ini. Jadi dia kumpul harta sebanyak yang mungkin sebab dia nak dapat kenikmatan yang sungguh-sungguh. Selepas ni bagi mereka sudah tidak ada kehidupan dah. Berbeza kita dengan mereka. Baik. Jadi hari kiamat ini bagaimana dahsyatnya, ataupun kita kata hebatnya apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dikisahkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sahabatnya yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar ni dia melihat perubahan fizikal yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu rambut yang tumbuh di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi putih, yakni tumbuh uban. Tiba-tiba jadi berubah rambut Nabi dengan serta-merta, begitu cepat sebelum pada waktunya. Lalu Abu Bakar pun tanyalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang membuatkan rambutmu ni tiba-tiba jadi berubah?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang menyebabkan rambut aku ini menjadi beruban tiba-tiba, iaitulah surah Hud beserta dengan saudara-saudaranya, saudara-saudara kepada surah Hud, menyebabkan rambutku ini beruban." Maka mendengar jawapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar ni berasa terkejut, berasa kita kata hairan, berasa penasaran ke apa, dari istilah bahasa ni. Mana terkejut, berasa takjub,
berasa gerun dalam hati dia. Lalu dia bertanya, apa yang dimaksudkan saudara-saudara bagi suratul Hud? Maka jawab Nabi SAW, saudara bagi surah Hud itu iaitulah suratul Waqi'ah, suratul Mursalat, suratul Naba dan juga suratul Takwir. Maka semua membuatkan rambutku beruban sebelum pada waktunya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Tabrani. Jadi apa yang ada di dalam surah Hud ni, Allah Ta'ala cerita pasal apa dalam surah Hud, dalam suratul Waqi'ah, dalam suratul Mursalat, suratul Naba, suratul Takwir. Jadi Allah telah menyebutkan di dalam surah-surah yang kita bacakan sebentar tadi itu kisah, keadaan, gambaran bagaimana betapa dahsyatnya hari kiamat, sehingga bila Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, mendengar perkhabaran daripada Allah Ta'ala, menyebabkan perubahan fizikal berlaku secara mendadak kepada Rasulullah SAW, iaitu perubahan pada rambut dia, orang hitam jadi putih, jadi berubah. Ini dahsyatnya Al-Quran. Nah, jadi dahsyatnya Al-Quran ni kadang-kadang dia dapat mempengaruhi keadaan fizikal maupun keadaan rohani kita, rohaniah orang, rohani manusia. Kalau betul-betul orang itu memahami ayat-ayat Allah ni dengan baik. Nah, seperti mana Allah sebut di dalam surah Az-Zumar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu Al-Quran, yang serupa, yakni ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Kalau kita perhati, banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut ni berulang. Dalam suratul Baqarah ada, dalam suratul Ali Imran ada, dalam surah An-Nisa ada, dalam surah Maryam ada. Jadi ayat-ayat yang berulang tu apa hikmah dia? Kerana bila disebut ayat-ayat yang berulang itu menjadi gemetar, kerananya kulit-kulit orang yang takut kepada Tuhan. Gemetar kulit. Allah Ta'ala sebut taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Gemetar kulit, mana fizikal kita tu. Seperti mana hak berlaku kepada Rasulullah SAW tadi. Bila Allah Ta'ala turunkan surah Hud, dalam tu Allah cerita tentang hari kiamat, hari akhirat. Maka berubah fizikal Rasulullah, yakni rambut Nabi itu daripada hitam menjadi putih. Dahsyatnya ayat-ayat Allah ini. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk daripada Allah. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha. Yang mana dengan kita itu Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dibiarkan dalam keadaan yang sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Itu yang pertama. Maknanya Quran itu kadang-kadang boleh menyebabkan berlakunya perubahan fizikal terhadap individu, diri kita, seperti mana yang berlaku kepada Rasulullah. Kemudian Al-Quran ini juga dahsyatnya, dia akan menyebabkan hati kita ni gemetar, hati kita ni berasa gerun kepada Allah, seperti mana Allah Ta'ala cerita dalam suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah akan gemetarlah hati-hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan
oleh dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka semakin kuat, semakin bertambah keimanannya, dan hanyalah kepada Allah tempat mereka bertawakal. Baik. Jadi itu sedikit semuanya berkenaan dengan hadis yang menyebabkan perubahan pada rambut Rasulullah, iaitulah apabila turunnya wahyu Allah surah Hud dan juga adik-adiknya yang menceritakan tentang hari kiamat, maka berubah rambut Rasulullah itu menjadi perubahan kepada fizikal tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu satu ketika dalam satu riwayat menyebutkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid dia yang mulia, Masjidun Nabawi, jadi Nabi lihat para sahabat ni sedang bergembira, bergelak ketawa lah kita kata. Mengilah, tapi mengilah sahabat ni bukan sama macam kita lah. Jadi bila Nabi tengok, Nabi berhati, Nabi pun kata, wahai sahabatku yang mulia, sekiranya kalau engkau tahu apa yang aku tahu, nescaya engkau akan banyak bersedih daripada banyaknya bergembira. Bahkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, apa kata Allah? فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, hendaklah gelak ketawa kamu ni sedikit. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, dan menangis itu banyak. Menangis apa? Menangis kerana Allah, menangis kerana mengenangkan hari akhirat, menangis kerana memikirkan betapa dahsyatnya yang akan berlaku di akhirat nanti. Sebab itu kata Imam Haddad, sekiranya dirimu benar-benar telah beriman kepada Allah dan mempercayai segala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah akan hibur dan menangis. Jika dirimu punya hati yang berperasaan dan akal yang dapat menimbang. Hati yang berperasaan ini maknanya hati yang hidup, hati yang jinak, hati yang apa lagi kita kata, hati yang ada keinsafan di dalamnya. Kemudian akal yang tahu menimbang, yakni tahu mengukur hakikat yang sebenar. Jadi dahsyatnya hari kiamat ni, bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dan juga Rasulullah SAW cerita. Di antaranya, hari kiamat ni Allah jadikan anak kecil tiba-tiba menjadi berubah rambutnya kerana dahsyatnya hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Muzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Bagaimana mungkin kalian boleh bertakwa sementara kalian tetap kufur kepada hari kiamat, yang mana sifat hari kiamat tadi itu yaj'alul wildana shiba, menjadikan anak-anak yang kecil beruban rambutnya. Itu dahsyatnya hari kiamat. Bahkan ketika mana berlakunya hari kegoncangan, Yaumul Zalzalah dipanggil, hari kegoncangan dunia, kita mungkin setakat kita rasa ni tsunami yang paling hebat, gempa bumi yang paling hebat. Itu pun mungkin tak berlaku di tempat yang dekat dengan kita, jauh di belah-belah Indonesia. Kalau ada pun baru-baru ni lama tu, tapi tidak selalu. Sedahsyat-dahsyat kita kata menyebabkan habis korban tsunami yang pernah berlaku, yang pernah melanda dunia dahulu, di Jepun, di Indonesia, di Palu dan sebagainya. Dahsyat. Tapi dahsyatnya hari kiamat, hari kegoncangan, Yaumul Zalzalah ini, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, seorang ibu yang sedang menyusukan anaknya tidak lagi memperdulikan anak yang sedang disusuinya. Bahkan seorang wanita yang hamil ketika itu, apabila datangnya hari kegoncangan ini, seluruh wanita-wanita yang hamil ini akan gugur. Dahsyat. Ini disebutkan dalam suratul Hajj ayat yang pertama, kata Allah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Wahai manusia, kata Allah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat, sangat hebat. Kerana apa? Allah kata, yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ingatlah pada hari itu, ketika kamu melihat kegoncangan itu, semua wanita yang menyusui anaknya lalai terhadap anak yang disusuinya. Tak cara dah. Nah, anak duduk di nada ni lepas begitu. Seolah-olahnya begitu. Kita boleh cerita gambaran. Kemudian wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Dan semua wanita yang hamil gugur kandungannya. Gugur habis. Dahsyat. Dan kamu melihat manusia pada ketika itu seolah-olahnya seperti dalam keadaan yang mabuk. Macam mana orang yang mabuk? Jalan tutup arah. Wa ma hum bisukara, sedangkan mereka tu bukan mabuk sebenarnya. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah lah yang sangat dahsyat. Jadi banyak kan ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita kepada kita dahsyatnya hari kiamat, sehingga Allah kata lagi setiap orang ni akan lari dari ayah dia dan ibu dia, lari dari anak isterinya, lari dari saudara dia. Jadi ayah kita ni tak ada lah tempat kita bergantung kalau bagi seorang anak. Kemudian mak kita sama juga. Tapi ketika tu masing-masing lari daripada ayah dia, lari daripada ibu dia, lari daripada anak isteri dia, lari daripada saudara-saudara dia. Kerana apa? Kerana takut dipertanggungjawabkan oleh Allah. Allah tanya, membuat tak kepada dia yang Allah amanahkan kepadamu, terhadap isterimu, terhadap anak-anakmu, terhadap ayahmu, terhadapmu. Nah, Allah kata dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari ketika manusia lari daripada saudaranya. Kemudian wa ummihi wa abihi, dari ibu dan bapanya. Wa sahibatihi wa banihi, dari isteri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Lalu ketika itu takut kan? Takut. Bahkan setiap orang yang pernah bersahabat di dunia ni, kita ada sahabat-sahabat kita. Nah, pada ketika hari kiamat nanti akan bermusuh, akan berbalah, akan saling dakwa-mendakwa. Seperti mana Allah kata, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab, akhillau ni sahabat baik. Pada hari kiamat nanti ba'duhum li ba'din adu, sebahagiannya dengan sebahagian yang lain akan menjadi musuh. Kecuali siapa? Illal muttaqin, orang yang bersahabat di dunia dahulu kerana Allah. Orang yang bersahabat di dunia dulu dibina di atas keimanan dan juga ketakwaan. Selain daripada itu akan bermusuh, akan berbalah, akan mendakwa di antara satu sama lain. Itu di antara dahsyatnya hari kiamat. Itu tak kira lagi kita kata bagaimana keadaan kita dibangkitkan di padang mahsyar, yang mana sebahagian daripada kita ada peluhnya yang yang memenuhi buku lalinya, hingga paras pohonnya, hingga paras betisnya, hingga paras telinganya, seperti mana yang pernah kita belajar
dalam kitab 40 hadis penawar hati yang lalu. Dahsyatnya hari kiamat. Ketika itu tidak ada hari yang Allah Ta'ala paling murka semenjak daripada kejadian dunia ini melainkan hari tersebut. Baik. Tetapi jika anda tiada mempunyai hakikat-hakikat ini, maka anggaplah dirimu ketika itu sebagai seekor binatang yang dipelihara dalam kandang. Jadi kalau kita sebut peringatan-peringatan dahsyatnya hari kiamat tu tak berasa gapo lagi, maka kata Imamul Haddad, anggaplah diri kita tu seperti mana haiwan ternakal hak duduk di dalam kandang, atau yang melata di padang rumput, tiada berguna lagi. Sebab Allah Ta'ala hanya menunjukkan percakapan dan peringatannya kepada manusia yang berhati perlu. Seperti mana Allah berfirman, Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam' wa huwa shahid. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu menjadi peringatan, yakni pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati, yakni pengertian, atau mempergunakan pendengarannya dengan berhati-hati. Bahkan firman-Nya lagi dalam ayat lain kata Allah, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu, mengandungi segala keberkatan agar diperhatikan semua keterangannya dan supaya dimengertikannya oleh orang-orang yang memikirkannya. Dan firman-Nya lagi dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran, Imam Haddad mari satu lagi ayat, apa kata Allah, wa ma yazakkaru illa ulul albab, dan yang mengambil pelajaran iaitulah hanya orang-orang yang mempunyai akal fikiran, ulul albab, ada orang yang mengerti. Maka perkataan ulul albab itu dimaksudkan dengan orang-orang yang berakal dan yang mengerti. Wallahu ta'ala alam wa ilmu atam. Jadi setakat inilah dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab.